Kita sambung pada muka surat 32. Muka surat 32, nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair wa tawajjala mardatih wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin wal hadil qarabin. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah rahimin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la hdi anta wasrif 'anna sayyi'ah la sirif 'anna sayyi'ah anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Berkata Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Keistimewaan Umat Muhammad, semoga kita mendapat manfaat daripada ilmu beliau di dunia dan di akhirat radhiyallahu ankum. Muka surat 32, nombor 3. Sesiapa yang menyapu dan membersihkan masjid juga akan mendapat ganjaran dan kelebihan daripada Allah. Hal ini berdasarkan hadis an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu uridat alayya ujur ummati hatta qazati yukhrijuha ar-rajulu minal masjid wa uridat alayya dhunuba ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun fanasiyaha. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, telah dibentangkan kepadaku pahala-pahala umatku, termasuklah pahala membersihkan kotoran daripada masjid. Dan juga telah dibentangkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku melihat dosa yang paling besar ialah bila seorang melupakan satu surah atau ayat yang telah dihafalnya. Maksud kotoran tersebut ialah kotoran yang terkena pada suatu benda atau air atau minuman di masjid yang terkena kotoran tanah, debu, jerami dan lain-lain. Maksud mula kotoran di masjid adalah segala kotoran walaupun sedikit. Dan hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhraja azza minal masjid banallahu lahu baitan minal jannah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, siapa yang mengeluarkan ataupun membuang satu yang menyakitkan dari dalam masjid, maka Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Baik, kita menyambung pembicaraan kajian tentang kelebihan masjid. Jadi ada kelebihan orang yang membina masjid, ada kelebihan orang yang membersihkan masjid. Jadi mungkin dia tak dapat bahagian membina masjid, maka dia boleh membina juzuk-juzuk. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kita baca sebelum ni, walaupun bahagian yang dibina masjid itu hanyalah sebesar sarang burung, maksudnya kecil. Jadi ulama mengatakan kalau sekarang ini dipecah lot lah. Jadi kita dapat juga bahagian orang yang membina masjid.
Kemudian tu dibicarakan tentang orang yang mengimarah masjid. Imarah itu maksudnya orang yang imarah waktu solatnya, orang yang mengimarah waktu majlis ilmunya termasuk. Dan termasuk imarah itu juga adalah orang yang membersihkan daripada masjid, ataupun yang keliling daripada masjid lah, yang mana terkait dengan masjid. Jadi itu termasuk daripada kelebihan yang diberikan oleh Allah. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang membersihkan masjid, tak kira lah apa sahaja terkait, apa sahaja, baik luarannya, dalamannya, pun termasuk daripada orang yang mengimarah ataupun membersihkan daripada masjid. Jadi kata Rasulullah di sini, walaupun kotoran itu sedikit. Jadi walaupun dikatakan sebagai al-aza ni kotoran, kalau najis itu lebih utama. Ada benda najis kita nampak itu lebih utama untuk bersihkan. Ini kotoran. Apa kita anggap sebagai kotoran, habuk ke apa ke, dia mengambil bahagian, pun termasuk daripada orang yang membersihkan daripada masjid. Jadi mungkin ada orang dia tak dapat imarah masjid melalui majlis ilmu, mungkin dia tak dapat imarah melalui sembahyang. Jadi mungkin dia dapat imarah melalui membersihkan daripada masjid. Dan hadis yang seterusnya Rasulullah mengatakan, siapa yang membuang sesuatu yang menyakitkan ataupun yang mengganggu ataupun yang kotor daripada masjid, banallah, maka Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang umpama Lailatul Qadar tu banyak. Maksudnya amalannya sikit, mengeluarkan kotoran, tapi pahalanya Allah sediakan sebuah rumah dalam syurga. Yang keempat, terdapat hadis yang menjelaskan kelebihan siapa yang pergi ke masjid di dalamnya. Jadi moga-moga kita termasuklah dalam ganjaran ni. Hadisnya panjang, tengok terjemah dia muka surat 34. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang yang solat berjamaah mendapat pahala 25 kali ganda daripada solat di rumah atau di pasar. Sekiranya dia berwuduk dengan sempurna kemudian pergi ke masjid dengan niat semata-mata menunaikan solat, maka setiap langkahnya ke masjid itu dikurniakan satu darjat serta dihapuskan satu dosa. Apabila dia solat, malaikat akan sentiasa mendoakannya selama mana dia berada di tempat solatnya dengan doa, ya Allah, berselawatlah untuknya dan rahmatilah dia selagi dia masih dalam solat dan menunggu untuk solat seterusnya. Jadi hadis yang kedua, Ubay bin Ka'ab, aku mengenali seorang lelaki yang tinggal jauh daripada orang lain dari masjid dan dia tidak pernah meninggalkan walaupun satu solat. Dikatakan kepadanya, atau aku berkata padanya, adalah lebih baik jika membeli seekor keldai untuk ditunggangi pergi ke masjid waktu gelap dan panas. Lalu dia menjawab, apa yang menggembirakanku ialah jarak antara rumahku ke masjid. Aku mahu sekiranya langkahku berulang-alik antara masjid ke rumah dan keluarnya ditulis pahala. Rasulullah berkata, sungguhnya Allah telah menghimpunkan semuanya itu untukmu. Baik, ini antara kelebihan. Jadi hadis yang pertama menceritakan tentang lebih sempurna orang yang solat itu di masjid daripada solat di rumah. Hadis yang lain Rasulullah sebut, la salata li jaril masjid. Tidak sempurna orang yang berjiran dengan masjid. Bukan tak sah, sah. Kalau kita ambil terjemahan memang maksudnya tidak sah.
Tapi sebab itulah ada namanya usul fiqh, ada namanya usul hadis. Macam mana nak keluarkan hukum tu mesti ada kaedah dia. Jadi la solata di jari masjid, maksudnya tidak sempurna orang yang berjiran dengan masjid apabila dia mampu untuk solat di masjid tetapi dia solat di rumah. Jelas. Jadi pasti solat di masjid itu lebih sempurna daripada solat di rumah. Lebih baik keadaannya, lebih besar pahalanya, dan lebih lebih baik. Kerana dalam hadis yang lain mengatakan solat bertiga itu lebih baik daripada solat berdua. Solat berempat itu lebih baik daripada solat bertiga. Jadi pastinya di masjid itu lebih banyak bilangannya daripada di rumah. Jelas. Lebih baik daripada solat di rumah atau di pasar. Jadi pasar ni tempat yang makruh untuk solat. Kerana tempat itu bising, hanya semata-mata kerana solat. Jadi dia tak dijadikan tempat itu untuk beribadah, hanya orang singgah untuk solat saja. Jadi melainkan kalau dia memang bekerja di situ, maka kemakruhan dia terangkatlah. Tapi kalau kita yang tak ada terkait, maka elakkan daripada solat di pasar ataupun di pasar-pasar raya. Sekiranya dia berwuduk dengan sempurna daripada rumah ataupun daripada tempat kerja, pergi ke masjid dengan niat semata-mata menunaikan solat, setiap langkahnya dikurniakan satu darjat dan dihapuskan satu dosa. Apabila dia solat, malaikat akan mendoakan. Ini doanya. Jadi ini kelebihan, dia terikat dengan wudu, terikat dengan solat dan menunggu untuk solat, mendapat doa daripada malaikat. Jadi hadis yang seterusnya menceritakan tentang pahala orang yang melangkah kaki ke masjid. Jadi kisahnya tentang seorang yang dicadangkan untuk membeli keldai supaya dia tidak terbebanlah pergi ke masjid yang jauh. Maka dia kata dia tak nak, kerana dia pernah mendengar Rasulullah mengatakan tentang pahala ataupun kelebihan selangkah ke masjid dihapuskan dosa dan diangkat satu darjat. An Jabir dalam kisah 35 tu, hadis yang bawah tu, daripada Jabir beliau berkata, rumah-rumah kami jauh dari masjid dan kami mahu menjual rumah-rumah tersebut serta berpindah dekat dengan masjid. Lalu Rasulullah menegah kami, katanya sungguhnya bagi setiap langkah kamu dikurniakan satu darjat. Hadis yang lain, an Abi Hurairah, man tatahhara fi baitihi. Daripada Abu Hurairah SAW bersabda, siapa yang bersuci, berwuduk di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan salat fardu, maka langkahnya pertama masukkan dosa dan langkah kedua menaikkan darjat. Jadi hadis yang sama. Jadi langkah. Dan hadis yang seterusnya secara umum, man ghada ilal masjid arrah, siapa yang berulang alik ke masjid pada waktu pagi dan petang, Allah menyediakan untuknya sebuah rumah di syurga pada setiap waktu tersebut. Subuh dia pergi satu rumah, zuhur dia pergi satu rumah lagi, asar dia pergi satu rumah lagi, isyak dia pergi satu rumah lagi. Maksudnya sekali dia pergi, Allah menyediakan satu rumah. Jadi hadis ini dilihat, ditulis itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bila hadis tu riwayat oleh dua imam ni, berarti hadis itu punya kedudukan yang tinggi, yang dekat dengan Nabi SAW. Dan hadis muka surat 36 tu yang bawah tu, yang tadi tu setiap langkah itu pun dah besar dah.
Satu langkah hapusnya dosa, satu langkah dinaikkan darjat, satu langkah dihapuskan dosa. Yang ini sekali secara umum pergi masjid. Dia pergi naik kenderaan ke, dia pergi berjalan ke, dia akan dapat sekali pergi masjid untuk menunaikan solat, diberikan, disediakan, dibina oleh Allah. Bana, bukan a'adda, dijanjikan. A'addallahu lahu, disediakan oleh Allah sebuah rumah di syurga pada setiap waktu tersebut. Jadi jangan difikir banyak mana rumah yang dah ada. Fikirkan kita dah di penghujung 2020 ni. Penghujung 2020. Fikirkan banyak mana yang telah kita mengambil kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan hadis ini umum, dia tak ada kata mesti wuduk daripada rumah, tak ada kata begitu. Dia hanya mengatakan siapa yang, jadi hadis begini sebagai untuk targhib, untuk mendatangkan semangat. Jadi bila kita ini dekat dengan masjid, berarti kita ini dekat dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikut, An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhiran lis-shalah maktubah. Rasulullah bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, berwuduk untuk menunaikan solat fardu, balasannya seperti pahala orang menunaikan haji. Dan siapa yang keluar untuk solat duha, balasannya seperti orang mengerjakan umrah. Sekarang ni susah nak dapatkan pahala, sekarang ni susah nak pergi umrah. Susah. Macam-macam syarat yang baru ni. Kata 50 ke atas dah tak boleh. 50 ke atas dah tak boleh. Tapi Allah sediakan pahala seperti orang yang buat umrah. Seperti orang yang buat umrah. Siapa dia? Illa tasbih duha, siapa yang keluar untuk solat duha. Di rumah keluar. Jadi mungkin hari cutinya Sabtu Ahad, dia punya kesempatan datang untuk solat duha, diberikan pahala. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menunaikan solat fardu, diberikan pahala seperti orang yang haji. Jadi kalau kita lihat himpunan dia, setiap langkah hapus dosa, dapat pahala, dia naikkan darjat. Lepas tu didoakan oleh malaikat. Kemudian itu dibina oleh Allah rumah. Kemudian tu kalau tujuannya macam kita sekarang ni, tujuan kita solat maghrib, sementara menunggu lagi solat isyak, didoa oleh malaikat, dibina rumah, mendapat pahala haji. Jadi ni semua keistimewaan kepada kita, pada kita. Antara lain yang ini, antara lain lagi adalah hadis seterusnya. An Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu anhu qala basyiril masyayina fi zulami lil masajidi bin nuritam yaumal qiyamah. Daripada Buraidah bin Hasib, Rasulullah, berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, bahawa mereka akan mendapat cahaya pada hari kiamat. Hadis terusnya Musa 38 pun hampir sama, masyaruna, orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, mereka pasti mendapat rahmat Allah. Hadis yang seterusnya pun sama, liyubasyiral masyaruna ila zulami ila masajidi bin nuritam.
Berilah khabar gembira kepada mereka berjalan dalam kegelapan malam menuju ke masjid mendapat cahaya yang sempurna. Banyak hadis cerita tentang cahaya, cahayanya wudu, cahayanya solat. Tapi keistimewaan hadis ini, Rasulullah mendatangkan dengan sifat dia yang melambangkan tentang besarnya, iaitu cahaya yang sempurna. Kan hadis yang ketiga yang terakhir tu, muka surat 38 tu, binurita, berilah khabar gembira kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan. Kalau dulu memang gelap lah, daripada rumah nak ke masjid tu memang gelap. Tapi bukanlah kita ini sekarang ni dah lampu jalannya ada, lampu keretanya ada, tak dapat, tetap dapat juga. Jadi maksudnya orang yang menuju khususnya waktu subuh dan waktu isyak dalam keadaan kegelapan menuju ke masjid, Allah akan, kerana kegelapan mereka mendatangi, Allah berikan mereka itu cahaya yang sempurna, binurita. Jadi ini istimewa hadis ni. Jadi maghrib itu dia tak berapa gelap lagi. Tapi bila dah isyak itu, subuh, dia memang gelap. Jadi disediakan cahaya yang sempurna. Jadi dikatakan cahayanya nanti bermacam-macam. Cahayanya solat, cahayanya wudu. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti engkau akan kenal dengan umatmu? Kata Rasulullah, dengan cahaya yang ada pada mereka. Dalam Quran ni cahaya, solat ni cahaya. Jadi bila kita melangkah ke masjid ini juga akan diberikan cahaya oleh Allah SWT. Ini hadis, semuanya hadis. Riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jadi yang kita bicarakan tadi itu semuanya adalah berkaitan dengan kelebihan orang yang pergi ke masjid. Tak kira lah siapa, tua, muda, maka dia akan dapatkan kelebihan ini. Baik, kelebihan solat. Ada banyak kelebihan solat. Jadi umat terdahulu pun mereka solat, tapi kelebihan itu tak ada pada mereka. Allah SWT beri kelebihan dan kemuliaan kepada umat Muhammad yang menunaikan solat dan memeliharanya. Ini selalu diulang. Solat, ada orang yang dia hanya solat tetapi dia tidak mendirikan solat ataupun tidak memelihara solatnya. Jadi orang yang mendirikan solat dan orang yang memelihara solatnya, dia ada ciri-ciri solat yang diterima. Tapi kalau dia hanya solat, khawatir dia termasuk daripada golongan yang Allah sebut fawailul lil musallin. Jadi musallin ni siapa? Orang yang solat. Musallin ni orang yang solat, orang yang mula dengan takbir, berakhir dengan salam. Itu musallin. Tapi Allah mencelakakannya. Fawailul lil musallin. Ayatnya jelas, wailun lil musallin. Maksudnya celakalah orang yang solat, ataupun akan masuk neraka lah orang yang solat ni. Kenapa? Kerana sifat tu lah sahun, yura'un. Jadi kita mesti berusaha untuk mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat, dia akan jagalah sunnah-sunnahnya. Dia akan cuba untuk khusyuk. Memeliharanya adalah sembahyang di awal waktu, berjamaah. Alhamdulillah kita malam ni kita dapat buatlah jenis-jenis orang yang memelihara di masjid di awal waktu, qabliyah, ba'diyah. Dan kita cuba untuk memelihara dalamannya pula. Kerana khusyuk atau tak khusyuk kita tak tahu. Ikhlas ataupun tidak kita tak tahu. Itulah Allah sebut dua orang yang solat,
Minkum man yurid dunya, minkum man yurid akhirat. Ada dua orang yang solat, seorang inginkan dunia, seorang inginkan akhirat. Perbuatannya sama, tapi itulah yang menjadikan solat yang diterima ataupun ditolak. Kalau seorang itu buat kerana dunia, walaupun dia solat di awal waktu, walaupun dia solat di masjid, tapi tujuannya kerana dunia, maksudnya apa? Untuk nak tunjuk-tunjuk, riak. Kan yang Allah sebut dalam apa? Wallazina hum yura'un. Dan mereka itu solat kerana apa? Riak. Jadi riak itu dia amalan hati. Dan dia akan sentiasa datang. Sebab apa? Syaitan membisik. Syaitan membisik. Jadi kita kena usaha untuk menjadikan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi itu cara ciri-ciri orang yang mendirikan solat. Dia khusyuk, dia hadirkan hati, dan dia cuba ikhlas sedaya upayanya kerana Allah Ta'ala, membesarkan Allah dalam solat. Antara kelebihan solat adalah solat menghapuskan dosa. Wa aqimis solata, kata Allah, dan dirikanlah solat. Itu Allah sebut, aqimis solata, dan dirikanlah solat pada siang dan malam. Maksudnya solat 5 waktu lah. Innal hasanat, sungguhnya kebaikan, iaitu sembahyang itu, yuzhibna sayyiat, dia menghapuskan daripada dosa. Zalika zikra lizakirin, ini adalah perintah bagi orang yang mahu mengambil ingat. Jadi solat kita ini, dia akan menjadi kebaikan, iaitu menghapuskan dosa. Tapi ada juga orang yang solatnya itu menjadi asbab kepada kemukaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kena usaha untuk menjadikan, kerana solat yang diterima ataupun tidak, tak ada orang tahu. Solat itu diterima ataupun tidak, tak ada orang tahu. Tapi ciri-cirinya adalah, ciri-ciri orang yang diterima solatnya, dia mudah, rasa takut itu banyak, mudah berbelas kasihan, takut untuk bermaksiat. Itu ciri-ciri. Ciri-ciri solat yang diterima, tak ada orang yang tahu. Solat yang sah ataupun tidak, kita semua boleh tahu. Ada orang sembahyang menghadapnya ke belakang, jadi kita semua tahu solatnya tak sah. Sebab apa? Tak menghadap kiblat. Solatnya ada najis, tidak sah. Solatnya tak tutup aurat, tidak sah. Jadi sah ataupun tidak, kita semua tahu, dan kita kena tahulah. Kena tahu. Lepas tu ada syarat sahnya solat. Tapi solat yang diterima ataupun tidak, tak ada orang boleh tahu. Tak ada orang boleh tahu. Tapi ulama' banyak sebut dia punya ciri-ciri dia. Ciri-ciri solat yang diterima. Dia sentiasa cepat untuk bersegera kepada kebaikan. Kan Allah kata, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Dia suka ke arah itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada keampunannya Allah. Dan Allah sebut ni, innal hasanat, sungguhnya kebaikan, iaitu solat, dia akan memadamkan daripada keburukan. Dia bersegera, dia susun, dia uruskan diri dia untuk pastikan bahawa sembahyang berjamaah dia mesti datang ke masjid awal waktu. Jadi itu ciri-ciri orang yang solatnya diterima oleh Allah. Itu ciri-ciri. Muka surat 40. Hal ini bertepatan dengan sebuah hadis berkaitan dengan penghapusan dosa. Daripada Abu Hurairah
Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sekiranya terdapat sebarang sungai di hadapan rumah salah seorang daripada kamu, lalu kamu mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, adakah masih kekal kotoran? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang kekal. Begitulah juga solat 5 waktu, menghapuskan dengannya dosa-dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar tidak. Dosa besar terhapus hanyalah dengan bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Ada dosa yang tak dihapus oleh Allah? Tak ada. Itu kena ingat. Semua dosa Allah hapuskan, semua. Tak ada dosa yang tak dihapuskan oleh Allah. Ada dosa yang tak mampu untuk kita tinggalkan? Tak ada. Semua yang Allah perintah kita mampu untuk buat. Semua yang Allah larang kita mampu untuk meninggalkan. Jadi tak ada alasan mengatakan dia tak mampu. Tak ada. Jadi hanyalah mereka itu mengatakan tak mampu kerana digoda oleh syaitan. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan yang manusia itu tak mampu untuk buat. Tak ada. Solat di awal waktu, dalam keadaan khusyuk. Apa lagi? Qabliyah, ba'diyah, dengan sunnah-sunnahnya. Dikatakan dia tak mampu. Tak mampu. Hanya kita saja yang mungkin tergoda dengan bisikannya syaitan dan dengan ada sifat malas dan diikutkan kepada nafsu, maka dia mengatakan dia tidak mampu. Begitu juga dengan dosa. Tak ada dosa yang Allah tidak ampunkan. Itulah Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Benda ni penting. Sebab terkadang ada orang yang bermaksiat, bila diajak bertaubat, dia mengatakan bahawa Allah tidak akan mengampunkan daripada dosanya. Dia selalu mendengar, tak tahu daripada mana, dan terkadang dengar daripada bisikannya syaitan mengatakan Allah tak akan mengampunkan dosanya. Itulah dalam hadis yang kita pernah baca tentang seseorang yang membunuh 100 orang. 100 orang dibunuh, tapi dia ingin dan dia bertaubat kepada Allah, Allah terima daripada taubatnya. Jadi dosa kecil dia terampun dengan kita sedekah, dengan salawat. Dan semalam ada program salawat, diampunkan dosa kecil. Istighfar, semayang, doa, zikir lepas semayang. Ini semua perkara-perkara yang mengampunkan daripada dosa-dosa kecil. Dosa besar adalah dengan bertaubat. Taubat kepada Allah. Disebut sini, manakala dosa besar terhapus dengan bertaubat, sebagaimana hadis Muslim dan Tirmizi daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, solat 5 waktu, solat Jumaat hingga Jumaat, dan lain Ramadan hingga Ramadan adalah kafarah, menghapuskan dosa selagi mana tidak melakukan daripada dosa besar. Jadi dosa besar itu dia terhapus dengan taubat. Taubat itu dia mesti ada menyesal. Dia mesti ada azam untuk tak nak buat lagi dah dosa tu. Dan dia mesti ada, dan dia mesti tinggalkan dosa tersebut. Kalau dulu kalau sebelum ini dia tak menjaga auratnya, dia tinggalkan, dia jaga aurat dia. Dia menyesal atas perbuatannya itu. Dan dia berazam tak akan kembali. Itu 3. Dia tinggalkan terus dosanya. Jadi semua orang boleh tinggal terus. Yang keduanya adalah dia menyesal.
Jadi semua orang ada sifat menyesal. Bila manusia ni, dia Allah beri tabiat yang sama semua. Marah, takut, tamak, semua ada. Tapi kalau kita guna kerana Allah, maka kita akan dapat kemuliaan daripada Allah. Yang ketiga adalah berazam, kita akan kembali. Tapi bila kita keluar daripada majlis ilmu, kebarangkalian akan tersungkur ke dalam maksiat itu ada. Bila bercampur, pergi kerja, akan tersungkur, akan melakukan balik maksiat tersebut. Kerana itu dia bila teringat, dia bertaubat lagi kepada Allah. Dia hadir majlis ilmu, dia teringat, sebelum ni dia dah taubat dah tak nak buat, dia buat lagi. Bila hadir majlis ilmu, taubat lagi, Allah suka. Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi ditanya, bagaimana keadaan orang yang bertaubat, bagaimana keadaan orang yang bertaubat daripada maksiat itu di sisi Allah? Allah cinta. Tak cukup jawapan tu. Bukannya Allah tolak, bukannya tak disukai oleh Allah, malah dicintai oleh Allah. Inna, Allah datangkan dalam saya belajar bahasa Arab tu, inna sungguh yuhibbu, Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat. Maksudnya dekat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan Allah membentangkan tangannya pada waktu malam kepada orang yang bermaksiat pada waktu siang. Dan orang yang Allah membentangkan tangan, ini kiasan. Allah membuka pintu taubat itu, pintunya itu seluas 70 tahun perjalanan. Kiasan, maksudnya luasnya pintu taubat itu kepada siapa yang nak masuk. Kata pernah seorang sahabat ditanya, adakah pintu taubat itu tertutup? Kata sahabat, aku tidak berani mengatakan terhadap pintu yang telah dibuka luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tertutupnya pintu taubat? Bila matahari itu terbit di tempat terbenamnya. Dah tutup. Dalam hadis itu mengatakan ramainya orang ketika itu sedar dan ingin bertaubat, tetapi Allah tak terima dah taubat di ketika itu. Dan ketika nyawa sampai ke kerongkong, dibuka oleh Allah sentiasa. Jadi hendaklah kita ini sentiasa bertaubat kepada Allah. Kerana kita kena selalu, yang kita ini banyak rasa, kita kena selalu rasa berdosa kepada Allah. Kita kena rasa yang kita ini banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Jadi bertaubat itu adalah bahagian daripada ibadah, dan itu yang mesti ada bagi orang yang ingin menuju kepada keridhaannya Allah. Jadi mesti ada langkah taubat tu, mesti ada, baik daripada dosa besar ataupun dosa kecil. Jelas? Jadi kan hadis yang ke-41, muka 41 tu, daripada Anas, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah SWT punya malaikat yang menyeru setiap kali solat, wahai manusia, bangunlah, ambillah api-api yang telah kamu nyalakan dan padamkan ia. Ini berkaitan dengan solat lah. Yang dimasukkan dengan api di sini ialah dosa. Hadis yang lain, hadis yang panjang tu, muka 41 tu, bawah tu, aku telah masuk menemui Abi Umamah. Ketika itu beliau berada dalam masjid. Aku berkata, wahai Abu Umamah, ada seorang lelaki yang beritahuku bahawa engkau mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya.
membasuh kedua tangan dan mukanya, menyapu kepalanya, kedua telinganya, kemudian menggunakan solat fardukan. Allah ampunkan pada hari itu di mana dia melangkah kedua kakinya, dapat kedua tangannya, dapat dengar oleh kedua telinganya, dan dapat dilihat oleh kedua matanya, dan apa keburukan diceritakan kepadanya. Diampunkan dosanya. Jawab Abu Umamah, wallahi qad sami'tu. Ya, aku dengar Rasulullah berulang kali menyebutnya. Berarti solat itu dia menghapuskan daripada dosa. Dosa-dosa kecil. Jadi jangan, sebab itulah Rasulullah SAW sendiri, baginda pun melakukan taubat kepada Allah. Jadi taubat itu, kata para ulama, terkadang kerana dosa yang kita buat, dan terkadang ianya adalah bahagian daripada ibadah. Seperti solawat, seperti solat, ianya adalah ibadah, sedekah. Jadi bertaubat itu adalah bahagian daripada ibadah. Jadi Rasulullah sering mengulang-ulang. Jadi kita ini beruntung kerana sentiasa didatangkan oleh Allah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, iaitu diampunkan dosa kita. Solat, kita hadir masjid, diampunkan dosa. Kita solat berjamaah, diampunkan dosa. Kita zikir lepas sembahyang, diampunkan dosa. Kita berdoa kepada Allah, diampunkan dosa. Kita bersedekah, diampunkan dosa. Jadi jangan merasakan dengan tidak berdosa. Itu adalah sebesar-besar keburukan seorang hamba di sisi Allah apabila dia merasakan yang dia tak punya dosa. Jadi dia hendaklah sentiasa memohon keampunan daripada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sama ada dosanya besar ataupun dosa kecil. An Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna kulli salatin. Sungguhnya setiap solat itu mengurangkan satu dosa yang di hadapannya. Baik, yang kedua, sungguhnya solat itu meningkatkan darjat. Daripada Ma'dan, hadis 43 tu, terjemahan dia. Daripada Ma'dan bin Abi Talhah katanya, aku telah berjumpa dengan Thauban, Maula Rasulullah SAW, dan aku berkata kepadanya, beritahulah kepadaku amalan yang mana dengannya Allah akan masukkan aku dalam syurga. Atau katanya, beritahulah kepada aku amalan apa yang disukai oleh Allah. Tapi dia mendiamkan diri. Kemudian aku bertanya lagi, tapi dia masih mendiamkan diri. Kemudian aku bertanya lagi, kali ketiga, maka jawab Thauban. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Sungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah, walaupun sekali mereka Allah mengangkat darjat dan mengurangkan dosa kamu dengan sebab sujud itu. Jadi amalan apa yang ada sujud? Solat. Dan di dalam setiap rakaat itu, amalan yang dilakukan 2 kali adalah sujud. Setiap rakaat Fatihahnya sekali, rukuknya sekali, i'tidalnya sekali, tapi sujud 2 kali. Jadi itu yang dikatakan dalam solat, bahagian ibadah sujud dia yang paling afdal. Jadi Rasulullah, jadi maksudnya hadis ini Rasulullah kata perbanyakkan sujud. Maksudnya yang menjadikan seorang itu diangkat kedudukannya adalah dengan solat, maksudnya. Jadi solat ini dia tak ada had. Kita nak solat malam kejap lagi. Nak solat apa? Terpulang. Solat taubat, solat hajat, solat dah habis semuanya. Nak solat mutlak,
Salat mutlak tu maksudnya apa? Dia tak ada sebab, tak ada nama. Itu Nabi mutlak. Sahaja aku solat kerana Allah Ta'ala. Itu yang kita dengar. Ada ulama semayang 50 rakaat satu malam, 100 rakaat waktu duha, 200 rakaat. Semayang apa? Jadi duha paling banyak pun 8, 12. Dia dah habis dah semua semayang, dia nak semayang lagi. Itu panggil barakahnya waktu. Jadi ulama dalam menulis biografi seperti Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, dia punya isteri, dia adalah pemimpin, mengatakan bahawa Sayyidina Osman ini kalau waktu malam qiyamul lail 1 rakaat sekali khatam. 1 rakaat sekali khatam. Siapa? Sayyidina Osman. Macam mana? Itu barakahnya waktu. Waktu tu milik Allah. Allah sebutkan wal asr, demi masa. Jadi ada orang yang masanya berjalan dalam keadaan rugi. Tapi Allah kata melainkan 4 golongan yang masanya tak akan berjalan dalam keadaan rugi. Orang yang sentiasa beriman kepada Allah dan orang yang beramal soleh. Jadi bila disebut biografinya Sayyidina Osman begitu, dalam waktu malam qiyamul lail yang dia boleh khatam dalam 1 rakaat, tak ada ulama yang mengatakan ini hanyalah kisah ataupun penyataan ini masih lagi ragu-ragu. Tak ada. Maksudnya ianya betul. Dan Imam Nawawi tulis dalam kitabnya At-Tibyan. Kadang-kadang ada adab dengan Al-Quran kan. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi menceritakan tentang orang-orang yang hebat dengan Al-Quran. Ada yang seminggu sekali khatam, ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang sehari sekali khatam, ada yang siang khatam sekali, malam khatam sekali. Imam Nawawi tulis yang pernah dijumpai ataupun diketahui, ada yang khatam siang 4 kali, malam 4 kali khatam Quran. Siapa yang tulis? Imam Nawawi. Nak ragu-ragu ke? Imam Nawawi. Jadi ini barakahnya waktu. Jelas. Jadi kita kalau tak mampu, jangan tinggal. Maksudnya apa yang kemampuan kita buat. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang solat itu mengangkat kedudukan. Dan yang terakhir, daripada Ubadah bin Samit, bila telah mendengar Rasulullah, setiap sujud seorang hamba akan dikurniakan oleh Allah satu kebaikan, dihapuskan satu kesalahan, setiap angkat satu darjat, itu perbanyakkanlah daripada sujud. Jadi sujud ini dia mentarbiah kita. Sujud ni mentarbiah kita untuk, jadi bila kita ini sujud, hati kita pun kena sujud. Jangan badan kita saja sujud, hati kita juga kena sujud. Dan haknya Allah sampai kita kena sujud. Berarti segala benda yang kita dapat adalah datang daripada Allah. Jadi kadang-kadang bila kita luar daripada solat ni, ialah kadang-kadang terkesan, ada terbesar, terbangga diri, tersombong dengan ilmu yang kita ada, dengan harta yang kita ada, dengan amalan yang kita dah buat. Tapi macam mana ilmu yang kita ada, amalan yang kita buat, semuanya datang daripada Allah. Jadi bila kita sujud, Subhanarabbiyal a'la, maha suci engkau wahai Allah, a'la yang maha tinggi, dan segala kepujian hanya bagi Allah. Jadi itu tarbiyah daripada Allah. Allah mentarbiyah kita. Jadi sebab itulah
Orang yang makin tinggi kedudukannya, bila dia semakin merendah, maka dia ditinggikan oleh Allah. Dan orang yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah orang mukmin, orang soleh, mereka ini tinggi di sisi Allah kerana mereka sentiasa merendahkan diri di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka sentiasa ditarbiyah di dalam solat. Wallahu a'lam. Itulah di antara kelebihan-kelebihannya solat yang Allah sediakan bagi kita. Jadi moga-moga kita mendapat daripada kelebihan-kelebihan tersebut, rahsia-rahsianya, dan moga-moga kita jadikan daripada orang yang diterima solatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wasallim. Allahumma rabbana atina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahran batinan bi rahmatika alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah satu langsung.